بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما
في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يجمعون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, selamati tuan pengurusi, selamati tuan-tuan puan sekalian. Alhamdulillah, Al-Quranul Karim yang kita baca sebentar tadi suratul Imran, surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat yang ke-154 ke surat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Summa sa tu sa kecil. Sa zulidah. Summa ma pula mim wajib gunnah dua harakat dengung. Nak sebut ma tu dia bahagian bibir luar. Summa anzala alaikum zai pula dia za ni dia kuat tekan. Dia ujung lidah tapi gigi bawah. Gigi bawah. Ujung lidah kita dia tumpu ke gigi bawah. Anzala alaikum kaf ada hams kaf. Alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa amanatan ikhfa kesin amanatan nu'asa tu sa tu idgham ke ya, kita bukan kesin. Sa tu idgham ke ya, maknanya apa? Kena masuk terus kepada ya, idgham dia gunnah. Amanatan nu'asai idgham dia gunnah, menahan suara di pekan hidung dua kali. Yaghsha ta'ifatan minkum dengung ya, dengung tam minkum ikhfa nun kaf minkum wa ta tu kuat wa ta'ifatun qad ahammat mim syadah ahammat hams ahammathum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqq zannal jahiliyah jahiliyah yaquluna hal lana ha tu bagi nampak bunyi tekanan ha tu dia dan suara tu dia lepas, sebab tu dia ada ha lepas, dia tidak ada sekatan. Di Hongkong kita tak ada sekatan ha yaquluna hal lana minal amri min syai' tahan syai'atan. Qul innal lam tu nipis. Qul innal amra kullahu lillah. Kulillah tu panjang, ayat sukun. Yukhfu kha tebal. Yukhfuna fi anfusihim yukhfuna fa yukhfuna fi panjang. Itu majais lompat. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai' itu panjang
Kalau kita berhenti dalam tu, boleh sukun. Syai' minal yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hauna huna hamsah dua-dua tu huna. Qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Wallahu alimun bidzatis sudur. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama stazallahumush syaitanu biba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Okey, macam itulah terusnya. Ada apa soalan dalam bab bacaan sebelum kita sambung? Ada? Okey, insyaallah kita sambung kajian kita dalam bab hadis. Alhamdulillah. Itu hadis yang ke-8 ya apa? Surah Watib. Sunat dah kan? Sunat dah. InsyaAllah hadis yang ke-8. An Abi Hurairah. Hadis yang ke-8 An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Abu Hurairah ni nama dia Abdurrahman bin Sakh. Nama Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakh. Kunyah dia, gelaran dia Abu Hurairah, iaitu ayah kucing, anak kucing. Maksudnya. Dahaga lah ulang ya. Dahaga. Abdurrahman bin Sakh, nama dia iaitu Abdurrahman bin Sakh. Nama dia sebenarnya Abu Hurairah ni. Dan beliau ni dilahirkan 19 tahun sebelum hijrah. Mana dia apa? Tahun 19 sebelum hijrah. Nama asal dia sebelum Islam Abdul Syams. Nama dia apa? Hamba Matahari. Nama sebelum Islam tu. Lepas Islam Nabi tukar nama dia jadi Abdul Rahman. Ayah dia nama Sakh. Jadi beliau ni kabilah Dusi ya. Kabilah Dusi ni Yaman asal dia. Kabilah Daus dan Ad-Dusi ini daripada Yaman. Jadi beliau daripada kabilah Ad-Dusi. Dusi. Kabilah Ipuak ni daripada Yaman. Dan beliau menghafal 5,374 hadis. Ya. 5,374 hadis. Beliau hafal. Bukan kepala tu, hafal. Sebab Abdul Rahman ni ataupun Abu Hurairah ni
ketika mana sebelum ni dia lupa, dia cepat lupa. Dia mengadu kepada Nabi SAW kalau hal dia. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni cepat lupa. Saya ingatlah ni, lepas tu sekejap lagi saya lupa. Esok tak ingat apa dah, kan? Lupa. Jadi dia mengadu kepada Nabi SAW, maka Nabi doakan kepada dia. Doa, ya Allah, berikanlah kepada Abu Hurairah ni ingatan yang kuat. Jadi dia kata apa? Selepas Nabi mendoakan dia, dia tidak lupa perkataan Nabi SAW walaupun satu huruf. Masya Allah. Setiap yang Nabi sabdakan, setiap yang Nabi kata, dia ingat. Sebab itulah dia menghafal hadis Nabi banyak. Itu perkara pertama punca dia. Sebab ingatan dia kuat. Yang kedua, perkara yang kedua sebabkan apa? Sebab dia ahli sufah. Ahli sufah ni apa? Orang miskin yang duduk di masjid Nabi. Dia, rumah dia di tepi masjid Nabi. Setiap majlis Nabi dia ada. Setiap majlis Nabi dia ada ahli sufah. Lepas tu dia makan apa? Dia tak makan apa? Yang Nabi makan, dia makan. Nabi tak makan, dia tak makan. Kan? Kalau Nabi makan, dia makan. Ada orang yang buat sumbangan, dia makan. Kalau tak ada, dia tak makan. Ahli sufah. Masya Allah. Ini Abu Hurairah. Jadi, didikan Nabi SAW, jadi menjadikan dia manusia yang berjaya dunia akhirat. Nabi mendidiknya, kan, dengan didikan iman yang kuat, dengan keyakinan kepada Allah yang kuat, dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang hebat, maka dia menjadi orang yang hebat, walaupun dia orang biasa saja. Atau tak ada rumah pun duduk kemah je, tepi rumah Masjid Nabi, tak ada apa pun, tapi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selepas Nabi wafat, maka dialah orang yang hebat, sebab dia memegang hadis Nabi SAW, menjadi rujukan. Masya Allah. Jadi hadis ni riwayat daripada Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, "Iza qara'a ibnu Adam as-sajadata fasajada." Apabila anak Adam membaca Al-Quran dan sampai kepada bacaan sujud tilawah, maka dia sujud. Fasajada a'tazala syaitanu yabki. Maka syaitan ketika melihat anak Adam tadi bersujud, maka dia lari dan dia menangis. Syaitan ni lari menangis. Jadi kita tengah baca Quran sampai ke sujud tilawah, sujud sejadah, kita sujud, dan melihat kita sujud ni, syaitan ni banyak ketika kita duduk mengaji ni, syaitan ni banyak. Duduk mengaji, duduk semayang, duduk mengaji ni, dia banyak syaitan. Kan? Kenapa? Sebab dia kacau kita. Ketika mana kita sampai sujud tilawah ni, sejadah ni, kita sujud, syaitan lari dan dia menangis. Apa dia kata? Dia kata apa? Yaqulu ya wailah. Dia kata apa? Alangkah celakanya. Dia kata, celakanya. Ya wailah. Alangkah celakanya. Pasal apa? Umira banu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Diperintahkan anak Adam sujud, mereka sujud, dan mereka memperolehi surga. Mereka memperolehi surga. Wa umirtu bisujud, dan aku diperintahkan oleh Allah sujud, fa abaitu, maka aku tak mau sujud. Allah perintahkan syaitan sujud, dia tak mau sujud. Fa liyan nar, maka aku dapat neraka. Dia teringat ketika mana manusia suruh sujud oleh Allah, kita sujud. Teringat ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkannya sujud, kan, dia tak mau sujud. Kan, dia mau sujud. Jadi iblis ni dia teringat masa Allah perintahkan untuk sujud, dia tak mau sujud sebab dia sombong. Ketika mana Allah perintahkan sujud, maka aba wastakbara, dia tak mau sujud dan dia membesarkan dirinya. Ketika mana Allah tanya, ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda iz amartu.
Ya iblis, pasal apa kamu tak mau sujud? Aku telah perintahkan. Allah perintahkan sujud, dia tak mau sujud. Allah tanya, ma mana'aka? Apa yang menghalang kamu? Apa yang kata sujud? Ma mana'aka alla tasjuda id amartu? Qala ana khairu minhu. Iblis kata, aku lebih baik dari dia. Aku lagi hebat daripada dia. Aku lagi handsome dari dia. Dan dia kata apa? Ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau cipta aku daripada api dan kau cipta dia daripada tanah. Jadi hadis ni memberikan pahaman kepada kita sesungguhnya apa? Sujud yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala itu boleh menyakiti syaitan dan boleh memberikan suatu pukulan yang hebat kepada syaitan. Tapi kena kita tahu, syaitan ini dia tak akan pernah tinggalkan kita macam tu saja. Tak. Dia akan hasut kita, dia bisik kita, dia was-was nanti kita. Kita ingat dia kalah kali pertama dah. Dia tak kalah, dia lari saja pasal takut tu saja. Pasal menyesal tu saja sebab dia tak bersujud dulu. Tapi adakah dia berhenti? Tak. Dia akan main lagi, dia akan main lagi. Sebab itulah syaitan ini dia bisik kita. Sekali kita berjaya, dia ingat kita berjaya. Peluang dia banyak lagi. Sentiasa dia bisik kita dalam berbuat jahat, dalam buat maksiat, dalam berbuat pembohongan, khianat, dusta, atau penipuan. Sentiasa bisik kita kepada perangkap-perangkap dosa yang kemungkinan kita boleh jatuh ke dalamnya. Kita boleh dapat tertangkap. Kita boleh dapat satu perangkap. Dia banyak pasang perangkap kita. Perangkap tipuan, tipu helah, kan? Macam-macam rasuah perangkap dia. Kan? Di semua perangkap dosa yang dia tahan, dia pasang, satu kita berjaya, 100 lagi ada. Kan? Sebab itulah ketika mana kita berjaya satu ni, kita sujud, maka sebagai pukulan kepada syaitan, dia main lagi. Dia tidak akan tinggalkan kita. Kan? An Aisyah qalat, hadis daripada Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mana Nabi sampai ke sujud tilawah, Nabi baca, kan, yaqulu fi sujud al-Quran bil lail. Nabi sembahyang malam, Nabi banyak baca Quran. Sampai ke sujud tilawah, nama Nabi baca kata apa? Sujud Nabi, sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini sujud tilawah, doa tilawah. Maka Nabi mengatakan seperti itu dalam sebuah hadis akhrajahul Hakim, diriwayatkan daripada Hakim. Jadi Nabi SAW ketika mana baca Quran, qiyamul lail, Nabi baca Quran. Kan? Sebab bacaan Quran yang terbaik ialah ketika kita baca dalam solat. Jadi bacaan Quran yang terbaik ialah ketika mana kita baca tengah solat, dalam sembahyang. Lepas tu di luar sembahyang dengan wuduk. Lepas tu baru bighairi wuduk, tanpa wuduk. Jadi bacaan Quran yang afdal apa? Habis sembahyang. Habis sembahyang. Kan? Sembahyang tahajud. Beli Quran tahajud. Letak. Bila ni mudah lah semua. Kan? Ada kayu besi, bukan kayu besi tu. Kan? Letak tu, baca. Kan? Kita baca, banyak mana pun kita baca, orang tak komplain. Kenapa? Main seorang. Main seorang tak ada imam, tak ada makmum kita. Siapa komplain? Kalau kita baca kita imam, ya orang main komplain. Saya sakit perut, saya tak berdiri. Walah ada kursi, saya duduk. Kata saya tak boleh baca lama-lama, sat saja. Memang betul pun kan. Sat pun, bukan lama pun. Kalau kita seorang sembahyang, pertama apa? Orang tak komplain. Sebab apa? Sebab tak ada makmum kita. Kita orang sembahyang. Baca dah sejujur satu rakaat pun tak ada masalah.
Yang komplain kita sendiri ya. Bukan orang lain. Lepas tu apa? Orang tak tegur macam kita. Orang tak dengar apa. Bukan kita baca depan tok guru, kan? Jadi kita baca. Di Nabi SAW, kebiasaan Nabi dalam solat malam baca Quran. Maka ketika nama Nabi sampai ke ayat yang memerintahkan sujud ataupun sunat sujud padanya, maka Nabi sujud. Kena baca doa tadi. Sajada wajhiya allazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu. Jadi sujud, itu doanya. Jadi makna apa? Makna dia sajada, ya Allah, mukaku telah sujud kepadamu. Sajada wajhiya, telah sujud mukaku. Wajhiya itu mukaku telah sujud wajhiya kepadamu, ya Allah. Tuhan yang menciptakan, lillazi sajada wajhiya lillazi khalaqahu, yang menciptakannya, yang menciptakan muka tadi. Dan muka tadi. Yang menciptakan kita, ciptakan muka kita ni. Sebab orang disebut dengan handsome pasal apa? Sebab ada muka. Kalau orang tak ada muka, orang tak nampak dia handsome. Pasal apa? Muka tak ada. Kan? Orang nampak dia handsome pasal apa? Orang puji, orang handsome, orang cantik. Pasal muka dia ada. Kalau muka tak ada, nampak handsome tak? Muka dia tak ada. Tutup je. Orang tak nampak handsome pada muka. Sebab itulah lillazi khalaqahu. Lepas tu apa? Wa syaqqa sam'ahu, dan juga membelah pendengarannya. Kan? Wa basarahu, dan penglihatannya. Syaqqa sam'ahu ni apa? Allah cantikkan, kan, pendengarannya. Yang membelah pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Dengan daya dan kekuatan Allah. Allah SWT cantikkan pendengaran kita, penglihatan kita, biar nampak. Asyaqqa sam'ahu wa basarahu. Dengan apa? Biquwwatihi, dengan daya dan kekuatannya. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatannya. Kan? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka suci Allah, maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Jadi itulah maksud dia apa? Doa sujud tilawah tu. Kita sembahyang Jumaat kan, kita sujud tilawah. Baca. Baca mana? Sekali saja, tapi 3 sampai 5 kali. Kan? Sekali lupa pula. Duduk pula antara dua sujud. Dah lupa. Allah Akbar, dia ingat dia sujud. Lepas tu baru duduk. Rabbighfirli warhamni. Allah Akbar. Tak habis betul kan, tapi kan. Sebab apa ucap dia? Dah lama dah. Lama terlupa. Ingat yang tu sujud. Sujud apa nama? Sujud selepas tidak lah. Rupa-rupa tu sujud tilawah. Tak teringat. Kan? Jadi, pakai kalut semua. Subhanallah, subhanallah. Imam pun pakai imam pun lupa lah. Apa subhanallah ni? Kan? Ingatkan tak sujud apa? 2 kali. 2 kali sujud lagi. Ada kadang-kadang kita tegur imam ni, kita ingatkan nama tazkirah, mengingatkan. Itu boleh. Tapi dengan niat zikir. Niat zikir. Tapi imam yang tegur ni, dia tak tahu salah apa. Ni kalut. Yang dikacau. Dia tak tahu dia salah apa. Kita tegur subhanallah. Dia dengar subhanallah. Tapi dia tak tahu. Apa salah apa? Sebab apa? Dia terlupa dia salah apa. Dia tak ingat lagi. Dia tak ingat. Jadi, maknanya apa? Bacalah sekali. Sekali je. Tapi baca perlahan. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu pun lama dah. Lama dah kan? Dah, Allahu Akbar. Itu pun lama dah. Kan? Kalau tak pandai, tak hafal, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau tak tahu subhanallah pun, Allah, Allah, Allah. Kalau tak tahu Allah, Allah, mati je lah. Tak tahu tu je. Allah, Allah tak tahu kan? Allah, Allah, Allah. Tak tahu Allah kan? Jadi Allah, Allah, Allah. Sebut nama Allah SWT. Kan? Jadi, keterangannya. Dalam Al-Quran, terdapat 14 tempat sujud tilawah. Jadi, dah jawab persoalan ni. Maksudnya apa? Kalau orang tak hafal ni, tak ada masalah. Tak hafal pun. Kata subhanallah. Tak ada masalah. Kan? Sebab isi dia pun sama juga tasbih. Mengandungi tasbih. Sama.
Jadi keterangannya apa? Dalam Quran terdapat 14 tempat sujud tilawah. 14 tempat sujud tilawah. Dan kita selalu sujud jadah, surah jadah. Kan? Selalu gitu macam main Jumat. Itu selalu 14 tempat. Ada 14 tempat. Yang disunatkan kita sujud tilawah. Disunatkan sujud tilawah. Jadi kepada pembaca Quran. Orang yang membaca Quran, yang disunatkan yang membaca Quran. Yang mendengar disunatkan juga ketika mana pembaca itu sujud. Kalau yang baca itu tak sujud, tak sunat. Tak sunat. Yang membaca itu sujud. Jadi kalau kita dengar orang baca Quran, tiba-tiba lalu tak sujud tilawah, yang baca itu tak sujud, kita tak sunat sujud. Kalau yang baca itu nampak sujud, kita sunat sujud. No? Jadi pendengarnya dan orang-orang yang mendengar, pendengarnya dan orang-orang yang mendengar bacaan itu mustami', hukum mengerjakannya adalah sunat, bukan wajib. Jadi sujud tilawah ni hukum dia sunat. Sunat. Iqra. Fasjud waqtarib kan? Fasjud waqtarib. Ada. Itu kan akhir. Betul. Itu kan akhir surah kan? Tak ada lah di akhir. Jadi bagaimana kita sepatutnya? Adakah kita sujud tilawah ataukah kita rukuk? Mana lagi baik? Kalau dalam solat kita lebih baik kita rukuk dalam solat. Sebab apa? Sebab kita baca panjang lah. Lepas tu akhir, maka baik-baik kita rukuk. Kalau di luar solat, lebih baik kita sujud. Kalau kita baca luar solat lah, silakan. So ya, insyaallah. Allahu Akbar, Allah.
salatul qam wasul qam. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung kajian kita. Sayyidina Umar pernah menyampaikan khutbah. Jadi Sayyidina Umar ni, beliau menyampaikan khutbah atas mimbar ni, kan? Jadi beliau membaca surah An-Nahl, suratul Nahli. Apabila sampai kepada ayat yang dituntut melaksanakan sujud tilawah, bukan semualah. Dan beliau baca sebut satu ayat, dua ayat ya. Dan bertepatan dengan yang di sana ada disunatkan sujud tilawah. Kan? Beliau turun daripada mimbar dengan khutbah Jumaat. Kan? Sebab itulah dia mana digalakkan sunat hukumnya. Maka beliau turun daripada atas mimbar. Lepas tu dah melakukan sujud tilawah. Sampai tahap tu. Kan? Doa atas mimbar baca satu ayat yang di sana ada sujud tilawah. Maka turun. Sujud. Jadi orang yang mendengar ketika itu mendengar khutbah juga sujud bersamanya. Orang yang tengah main Jumaat tu tengah mendengar khutbah sujud bersama Umar bin Khattab. Sebab apa? Sebab sunat sujud ketika mana orang yang baca sujud. Kemudian pada Jumaat yang berikutnya beliau baca lagi ayat itu dan orang ramai bersiap sedia untuk sujud. Sayyidina Umar berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kita melalui ayat sujud tilawah. Sesiapa yang sujud maka tindakannya itu tepat. Dan sesiapa yang tidak sujud maka tidak dosa atasnya. Sayyidina Umar tak bagi tahu. Maknanya apa? Orang yang sujud pun boleh, yang tak sujud pun tidak mengapa, tak berdosa. Jadi Sayyidina Umar nak tegas balik, sesungguhnya apa? Perkara sujud ketika mana lalu dalam bacaan yang ada sujud tilawah tu, maka tidak berdosa kalau kita tidak sujud. Kalau kita sujud dapat pahala dan tidak berdosa kalau kita tak sujud. Jadi kita tahu sebab apa? Kadang-kadang kita lalu di tempat sujud tilawah kita baca Quran, kita tak sujud, seolah-olah itu sebagai dosa. Kan? Seolah sebagai orang kata dia tak reti. Wah, kita yang tak reti. Kan? Kita kadang-kadang kita selalu menilai orang tak reti, walhal kita tak reti. Kita ingat itu tempat yang wajib bukan wajib. Sayyidina Umar kata apa? Siapa yang sujud pun baik, yang tak sujud pun tak berdosa. Dan sesiapa yang tidak sujud maka tiada dosa atasnya, kata Sayyidina Umar. Lalu Umar tidak sujud. Sayyidina Umar tak sujud ketika itu. Jumaat yang sebelum ni dia sujud. Jumaat yang tu dia baca tak sujud. Ya, tidak sujud. Maka dia tidak melakukan sujud tilawah. Masya Allah. Inilah nama dia apa? Inilah disebut dengan wasatiyah nama dia. Wasatiyah. Mana perkara yang sunat dia tidak dibuat selalu. Kalau buat pun tak ada masalah. Macam yang duha sunat, tapi tidak dibuat selalu. Kalau selalu lagi bagus, cantik. Tak buat pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar buat macam tu pasal apa? Sebab dia khawatiri perkara itu jadi wajib. Seolah benda itu wajib, maka tidak wajib. Yang hadis ini riwayat daripada Bukhari. Tujuan kita melakukan sujud tilawah ialah kerana apa? Ada dua perkara. Apa tujuannya? Kita sujud tilawah. Dalam kita baca Quran sampai ke satu ayat yang ada mengandungi sujud tilawah. Apa guna dia? Yang pertama, supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang dikeji oleh Allah. Itu yang pertama. Yang pertama, agar kita tidak termasuk daripada golongan yang dikeji oleh Allah. Melalui sebagaimana dalam firman-Nya, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mahu taat dan sujud. Agar kita tak termasuk golongan tu. Agar kita tidak termasuk dalam golongan apabila dibacakan Quran kepada mereka, mereka tak sujud. Sama ada makna sujud secara hakikat sebenar ataupun sujud di sini tunduk. Ini golongan yang memaknakan, maknanya apa? Ada yang maknakan di sini makna dia sama ada sujud hakiki sebenar, iaitu sujud letakkan kepala kita terlantai sujud kan? Ataupun sujud tunduk.
Maknanya apa? Quran ketika mana berikan larangan kepada mereka, mereka tak mau ikut. Perintah, mereka tak mau buat. Itu maksudnya. Apabila Quran dibacakan kepada mereka ayat-ayat berkenaan dengan larangan, mereka buat je larangan tu. Ayat-ayat Quran yang menceritakan berkenaan dengan perintah, mereka tak mau ikut perintah. Itu maknanya. Mereka tak tunduk. Dan dikhawatiri kita pun termasuk golongan mereka, maka kita disunatkan untuk sujud kita sujud. Yang kedua apa? Yang kedua, seperti yang kita tahu tadi, syaitan, agar syaitan lari, supaya syaitan melarikan diri. Dia lari. Yang kita tahu tadi kan, apabila syaitan kita sujud, syaitan lari daripada kita. Jadi kalau syaitan lari kita sujud, sebab itulah beza. Sujud ni dia mendatangkan ketenangan. Dia tak sama dengan yang lain. Kalau kita berdiri, kita rukuk, kita i'tidal, kita duduk, lain. Tapi kalau kita sujud, cuba rasa. Sujud kita lain daripada yang lain dalam ibadah. Pasal apa benda macam ni? Sebab sujud sajalah yang buat lari syaitan. Ketika lari syaitan, hati kita sukun, tenang. Melainkan yang benda-benda yang dah ada pertalian lah, itu lain lagi. Ada pertalian tu tak lain. Dia walaupun syaitan lari, tapi hati kita ni dah dia pengaruh. Untuk apa? Ingat kepada benda yang macam-macam, maka dia pun terikut dah walaupun lari syaitan. Jadi ketika mana kita sujud, hati kita sukun. Itulah apa? Hamba yang paling dekat dengan Tuhannya ketika mana dia sujud. Jadi dia sujud. Itu yang kedua. Syaitan lari, sedih dan dia menangis dengan sujud ini anak Adam. Syaitan kesal dengan tindakan sombong terhadap Nabi Adam AS. Sesungguhnya kekesalan dan penyesalan dia syaitan ni sudah tidak berguna lagi. Dia memang menyesal, betul. Tapi penyesalan dia tak berguna dah. Penyesalan tak berguna dah. Lambat kan? Allah telah pun melaknat dia. Allah telah pun mengambil rahmat daripadanya. Hinggalah sampai ke bila pun syaitan ini, iblis ni, dia tetap akan dilaknat oleh Allah. Dan terakhir, disyaratkan kepada orang yang ingin melakukan tilawah, ini disyariatkan lah ni, disyaratkan, ada syarat dia. Sesiapa yang nak melakukan sujud tilawah, semua perkara yang disyaratkan dalam solat. Mana dia apa? Dia kena tak boleh hamba hadas kecil ke besar. Iaitu suci dari najis, terutama najis. Mana sembahyang eh? Jadi kalau dia dengar orang yang sujud tilawah, baca tilawah, kalau dia tak ada wuduk, tak sunat. Syarat dia ada. Jadi suci mana? Daripada najis. Berwuduk untuk aurat. Kalau dia dengar orang baca Quran, itu aurat, maka tak disyaratkan. Dan juga menghadap kiblat. Jangan sujud suka hati kita kan? Menghadap kiblat kan? Maka sujud tilawah ni menghadap kiblat. Jadi kaifiatnya ialah takbir, Allahu Akbar, berserta niat sujud tilawah. Niat je lah, tak payahlah tak payahlah nawa itu sujud tilawah, tak perlu. Niat nanti lah. Niat sambil kita sujud pun niat kan? Ajak aku sujud tilawah kan, sujud kena Allah Ta'ala. Kemudian duduk dan beri salam. Itu takbir, Allahu Akbar, duduk, Assalamualaikum. Dah, apa tahiyat dulu? Tahiyatul barakatuh dulu. Duduk salam lah. Dia dalam sujud itu disunatkan baca doa seperti hadis tadi. Dan sujud tadi kan baca doa sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Mudah tu. Kalau ayat-ayat kita baca kan, kalau selalu kita baca, dia kan boleh hafal kan, selalu baca. Sekali baca 10 kali kan? Duduk 10 kali 100 kali baca, ingat dah kan? Lepas tu takut lupa kena buat selalu kan? Kena baca Quran, tengok sujud kan? Macam tu.
Jadi tak lupa. Alhamdulillah. Ada apa soalan dalam bab tilawah ni? Tak ada. Alhamdulillah. Ya. Macam mana? Tak erti tilawah. Betul. Kalau dia tak erti baca doa tadi. Ya. Kalau dia keadaan dia tak boleh sujud. Kalau keadaan tak sujud, sebab apa? Pertama, dia tidak berwuduk. Tidak wuduk. Okay. Keadaan dia, contoh, kalau dia tak boleh, dia dengar dibacakan surah yang ada sujud tilawah, maka dia tasbih saja. Sebab tak mungkin sujud. Ataupun dia tak tutup aurat, ataupun tengah belajar, dia tengah dalam kelas untuk belajar lah, ngaji kan, belajar, maka dia sunat kata subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kepada orang yang tiada syarat-syarat tadi, yang tiada memungkinkan untuk sujud, tempat ke, pakaian ke, ataupun dia sendiri ke, tak duduk ke, itu, ataupun dia sukar untuk cari tempat sujud ke, tapi tak ada di situ, malas, malas tak boleh. Kalau malas dia tak boleh. Kata malas sujud, dia dalam masjid tak boleh kan, macam tu. Tapi dalam semayang ada dua pilihan, sama ada sujud ataupun tak ada sujud. Allahu a'lam. Jadi yang tadi itu kita pilih dalam semayang, lebih baik kita teruskan rukuk. Kalau dah tadi kan pas sujud waktu tarif tadi di luar semayang, maka kita sujud tilawah kan? Sebab itu akhir ya surah. Tapi kalau ada semayang pun dia nak sujud juga, tak ada masalah. Cara macam mana? Sujudlah. Sujud sajadah wajal ladzi pada bi sami Allahu liman hamidah. Malah nak baca surah lain, Allahu akbar, rukuk. Masalah dia. Nak rukuk. Patut dia baca surah lain kan, kalau ada sambungannya. Ini sambung tak ada lah, habis. Tahu tu, takut kita reka pula. Batas semayang. Reka ayat. Ada juga. Ada sambung tu ayat lain. Boleh juga baca ayat lain. Baca sambung ayat lain. Tapi itu tidak masuk lah. Baca ayat lain boleh. Tapi selagi komplain makmum lah. Kan? Dah lah banyak surah Al-Alaq. Itu panjang kan? Panjang. Itu baca surah lain. Komplain makmum. Kalau kita seorang boleh. Buatlah kita seorang. Tak masalah. Baca 2 juzuk pun tak apa. Satu rakaat. Kan? Tak ada masalah. Tapi masalahnya kita ada makmum kita terikat dengan makmum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih semua kehadiran tuan-tuan pada malam ni. Semoga Allah kurniakan kepada kita hati yang lapang. Allah kurniakan kesihatan. Allah berikan kepada kita suatu kenikmatan, rezeki yang melimpah ruah. Kan, bukan melimpah saja, melimpah ruah. Kan? Padi-padi yang menjadi semua, insya-Allah. Kan? Insya-Allah. Jadi semoga Allah SWT kurniakan kita keberkatan dalam hidup di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.